Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah alaina fi qulubina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, sama-sama pada pagi ini masih lagi diberikan kita ruang dan peluang, sama-sama dapat kita mendirikan solat subuh secara berjemaah, dan sama-sama dapat kita berhimpun dan berkumpul di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung kembali pengajian kita bagi membicarakan kitab hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, yang mana kita masih lagi membicarakan hadis yang ke-16, yakni tajuk seterusnya, jangan marah bagimu syurga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepadaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Lelaki tersebut mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan marah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tajuk seterusnya yakni membuang perasaan marah dan merawatnya. Perasaan marah merupakan tabiat manusia ataupun insan. Tetapi muslim yang mempunyai hubungan dengan alam tinggi memelihara dirinya, yakni hubungan dengan Allah Ta'ala, memelihara dirinya daripada sifat ini dan mengelak kejahatan marah dengan cara menjauhi segala sebab-sebab yang boleh membawa kepada sifat marah, dan merawatnya ketika mana berlaku, yakni merawat ketika marah. Antara sebab-sebabnya, yakni banyak sebab-sebab yang boleh berlakunya marah. Antaranya yakni sifat sombong, sifat takabur, yakni membesar diri, kemudian ingin mengatasi orang lain, yakni bersaing, kemudian bersifat megah, mengolok-ngolokkan orang lain, terlalu banyak bergurau terutamanya dalam perkara yang bukan kebenaran, kemudian berdebat, yakni berbalah, dan campur tangan dalam perkara yang tidak berkenaan dengannya. Kemudian terlalu rakuskan harta dan kemegahan yang berlebihan. Ini antara sebab-sebab yang seseorang itu boleh berlaku marah pada dirinya. Jadi kita ketahui akan sebab-sebab ini, maka mencegah ataupun mengelak daripada memperlakukan sebab-sebab yang disebutkan tadi boleh mencegah diri daripada marah. Seorang Muslim hendaklah membersihkan dirinya daripada akhlak-akhlak yang keji ini, ataupun akhlak mazmumah ini, ataupun sifat mazmumah, sifat yang dikeji oleh syarak. Tidak memandang kepadanya dan mendidik jiwa supaya berakhlak dengan akhlak mahmudah ataupun sifat yang terpuji. Kalau sombong ataupun takabur, lawannya dengan sifat merendah diri, zuhud, dengan qanaah, lawan dia. Maka semaikan dalam hati kita dengan sifat-sifat mahmudah ataupun sifat yang terpuji dengan akhlak-akhlak yang baik, supaya mencegah diri kita daripada melakukan perkara keji, termasuk di dalamnya yakni marah.
Kemudian cara merawat kemarahan. Terdapat berbagai cara untuk merawat kemarahan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Islam. Yakni melatih dan membiasakan diri supaya berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia, seperti bersikap lemah lembut, sabar, mendapat kepastian dalam segala perkara. Yakni bila berlaku sesuatu isu, jangan mudah kita respon, jangan mudah kita berbicara, melainkan kita kena mengetahui asal masalah yang berlaku. Kita hari ni tuan-tuan ialah zaman media sosial. Mudah sangat tuan-tuan. Bila apa-apa berlaku di media sosial, kita melenting, melompat tuan-tuan. Komen tu komen ni lah segala macam tuan-tuan. Kita tak tahu kadang-kadang apa yang berlaku di sebaliknya. Kita tak tahu apa asal masalah yang berlaku. Kita kadang-kadang kita komen ikut amarah kita. Kita komen ikut nafsu, bukan kita komen mengikut timbangan syarak ataupun dengan akal yang sehat tuan-tuan. Saya bagi contoh beberapa perkara tuan-tuan. Baru-baru ni tuan-tuan, ni mungkin sensitif lah, sebab ada nama-nama orang tertentu, tapi sebagai satu contoh tuan-tuan, supaya mengajar kita cara berfikir dengan betul tuan-tuan. Mana agama, mana nafsu kita tuan-tuan, mana amarah kita. Baru-baru ni tuan-tuan, di parlimen, antara isu yang dibangkitkan di parlimen tuan-tuan oleh Kementerian Wanita dan Keluarga ni tuan-tuan, isunya antara 2001 dan 2022, ni kita tahun 2003, kadar perceraian semakin meningkat. Banding 2001 dengan 2022 kadar perceraian semakin meningkat. Orang berkahwin dan bercerai. Kemudian kadar orang yang tidak berkahwin, tak nak kahwin ni pun meningkat. Kadar orang yang tak nak berkahwin ini meningkat. Tuan-tuan, betul tuan-tuan? Dulu anak dara tua, sekarang bukan anak dara je, anak teruna tua pun ramai tuan-tuan, tak berkahwin. Dia ada punca-puncanya, ada sebab-sebabnya tuan-tuan. Jadi adalah seorang ahli parlimen ni tuan-tuan, antara cadangan dia lah, cadangan tuan-tuan, nak ikut-ikut tak nak sudah, cadangannya apa dia? Antara salah satunya galakkan poligami. Melenting tuan-tuan. Tak cukup dalam tu tuan-tuan, dalam Facebook pun dibantai. Saya cakap begini tuan-tuan, kita jangan fikir dari segi sudut nafsu ataupun amarah kita tuan-tuan. Bila perkara tu, saya bukan suruh buat, saya tak galakkan, tapi kalau buat, saya doa yang baik-baik. Kalau perkara tu dibenarkan pada syarak, tuan-tuan tak percaya ke apa yang dibenarkan pada syarak itulah solusi jalan keluar daripada permasalahan umat manusia? Contoh tuan-tuan, ada agama tuan-tuan yang mendominasi sesebuah negara. Bahkan agama itu jadi agama rasmi bagi sesebuah negara tuan-tuan. Hanya membenarkan kahwin satu sahaja. Sedangkan ini kita sebut dari segi sudut realitinya. Orang lelaki ni macam mana pun dia ada nafsunya tuan-tuan. Bila berkahwin hanya dengan kahwin seorang sahaja dibenarkan tuan-tuan, negara-negara begini tuan-tuan antara negara-negara yang hebat dari segi sudut pelacuran tuan-tuan. Bahkan pelacuran itu dijadikan satu kerjaya dan diterima dalam masyarakat, asal suami jangan kahwin lagi lebih daripada satu. Biar maksiat berleluasa, daripada maksiat itu boleh jadi macam-macam penyakit HIV dan sebagainya, daripada ada solusi yang dibenarkan oleh agama. Kita agama Islam kita beri, ini solusi yang Allah Ta'ala berikan tuan-tuan. Persoalannya, ada orang nanti dia akan kata nanti tak bahagia, keluarga porak-peranda dan sebagainya. Saya boleh jawab gini tuan-tuan,
Kahwin seorang pun bercerai, 2, 3, 4 pun boleh bercerai. Dia bukan kira bilangan, kan? Keluarga tu kalau tak bahagia, seorang pun boleh bercerai. Realiti hari ni, statistik yang kahwin seorang ni lebih ramai bercerai, lebih banyak bercerai daripada 2, 3 ataupun 4. Jadi saya bukan nak kata mesti kahwin lebih dari satu, tidak. Saya nak sebut perkara ini perkara yang dibenarkan oleh syarak, pasti ia solusi yang betul ataupun solusi jalan keluar daripada Allah Ta'ala. Okey. Jadi kita ni tak faham, kita komen. Okay. Kemudian kenapa saya kata solusi? Ia bukan sekadar menyelesaikan masalah nafsu manusia, ia juga menyelesaikan masalah ekonomi negara, tuan-tuan. Apa kena kahwin dengan ekonomi? Tuan-tuan, sebab kita melihat dari satu sudut pandang sahaja, kita tak melihat daripada pandangan yang lain. Dikatakan Malaysia ini dalam jangka masa 10 tahun akan datang, ini kementerian punya statistik, Malaysia ini akan jadi negara tua. Apa maksud negara tua? Bukan negara yang dah lama merdeka, negara yang dihuni oleh ramai orang tua, tuan-tuan. Ini realiti, tuan-tuan. Sekarang ni, tuan-tuan, antara bukti negara tua dalam dunia ni, yakni negara Jepun. Bilangan warga tua, warga emas lebih ramai daripada orang muda, tuan-tuan. Kenapa perkara ni berlaku? Kerana tidak ada, bukan tidak adalah, maksudnya sangat kurang generasi-generasi yang selepas daripada tu, disebabkan dengan kurangnya perkahwinan. Bila tak berkahwin, tuan-tuan, tak ada anak. Kalau tak berkahwin, nak buat hubungan pun tak nak tanggungjawab. Golongan-golongan yang tak mahu kepada Islam ini, golongan liberal dan sebagainya, mereka mempromosikan seks dengan menggunakan kondom. Seks menggunakan kondom. Nak buat cara haram, tapi tak nak tanggungjawab, tak nak ada anak. Contoh. Jadi, pupuslah generasi-generasi baru. Perkara ini pun berlaku di United Kingdom, tuan-tuan, di UK. Ada setengah daerah, satu tempat, kadar kelahiran sangat sedikit, tuan-tuan. 10, kurang daripada 10 kelahiran dalam masa setahun. Tunjuk, tuan-tuan, ni. Apa kesannya dengan ekonomi, tuan-tuan? Minta maaf, bukan merendahkan, tapi ni realiti dan saya pun akan menempuh waktu masa yang sama. Bila kita meningkat usia tua, produktiviti kerja kita dah tak sehebat sebelum ini, masa zaman muda. Kualiti kerja kita tidak sehebat masa zaman muda kita. Keterbatasan kita berfikir, keterbatasan tenaga kita disebabkan faktor usia, tuan-tuan. Akhirnya ekonomi negara, tuan-tuan, dia akan stranded pada satu fasa, ataupun ekonomi itu akan merudum perlahan dan perlahan demi perlahan, tuan-tuan. Ini perkara yang berlaku di Jepun. Tahun 80-an, 90-an, Jepun kuasa besar ekonomi dunia. Sekarang, tuan-tuan, Jepun mula jatuh sikit demi sedikit, tuan-tuan, dengan sebab kurangnya tenaga pekerja daripada kalangan orang muda, tuan-tuan. Ini realiti. Yang kedua, bila orang tak nak berkahwin, dia tak akan selama-lamanya muda. Kadang-kadang kita dengar, tuan-tuan, ini ucapan orang yang akalnya pendek. Dia kata, biarlah aku tak berkahwin, aku duduk sorang-sorang, tak menyusahkan orang. Zaman muda, zaman tua, kalau hidup sampai umur 40 mati, Alhamdulillah. Kalau sampai 60, 70, 80, tuan-tuan, itu masalah, tuan-tuan. Kenapa? Bila dia tak berkahwin, dia tak ada keluarga, dia tak ada pasangan, dia tak ada anak-anak. Akhirnya bila dia tua, tuan-tuan, dia nak bekerja tak mampu, kewangan mungkin terbatas. Akhirnya segala kebajikannya akan ditanggung oleh pihak pemerintah, pihak kerajaan. Habis duit, kan, nak beli obat untuk mereka. Bukan kata tak boleh, bukan masuk kerajaan tak perlu jaga kebajikan, sedangkan ada cara lain, tuan-tuan. Terpaksa diletakkan di rumah-rumah kebajikan, rumah orang tua, tuan-tuan. Sedangkan sepatutnya hari tua, bila ada keluarga, ada anak-anak, anak-anak akan bertanggungjawab pada mereka ni, tuan-tuan. Ini dari segi sudut ekonomi, tuan-tuan. Jadi di sini pun tuan-tuan boleh nampak,
Itu sebab hati-hati dalam kita nak komen sesuatu perkara, kan, kena melihat. Senang ceritalah, kalau tanya saya tak payah komen lah. Diam je tuan-tuan. Perkara tak ada kena mengena dengan kita, hidup kita, diam-diam je sahaja tuan-tuan. Takut apa yang kita komen itu bukan perkara yang baik, bahkan jadi perkara yang sebaliknya, yang ada hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara tak pasti, tak perlulah kita komen ataupun kita jawab. Kemudian tenang dalam pengurusan dan menentukan hukuman. Bukan dan, yakni dalam menentukan hukuman. Kemudian qudwah, pedoman. Yakni kita dalam masalah ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni menjadikan contoh akhlak Rasulullah itu sebagai contoh dalam kehidupan kita. Kemudian Zaid bin Sa'nah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum keislamannya. Beliau datang untuk menguji salah satu sifat kenabian, iaitu sifat lemah lembut dan mengatasi sifat marah. Dan sifat terlalu jahil, orang jahil akan menambahkan lagi sifat lemah lembutnya. Lalu Zaid menuntut hutangnya yang belum sampai tempohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu keras dan kasar. Walaupun begitu, Rasulullah tetap membalasnya dengan dada yang lapang dan senyum manis. Sebaliknya Umar memarahi lelaki tersebut. Lalu Rasulullah bersabda untuk memberi tunjuk ajar kepada Umar dan lelaki tersebut. Aku dan dia, kami sebenarnya lebih berhajat kepada selain daripada ini, wahai Umar. Kamu sepatutnya menyuruh aku melakukan pembayaran dengan baik dan menyuruhnya supaya menuntut hutang dengan baik. Kemudian lalu Rasulullah mengarahkan supaya ditunaikan hutang dan ditambah haknya sebagai gantian akibat herdikan yang diterimanya daripada Umar. Itulah yang menyebabkan Zaid memeluk Islam dan terselamat daripada kemurkaan Allah dan nerakanya. Jadi Zaid bin Sa'nah ini seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pengajaran untuk kita, pembelajaran. Itu sebab emosi itu jangan letak kat depan tuan-tuan. Boleh tak bermuamalah, berjual beli, berekonomi dengan kafir, antaranya Yahudi? Jawapannya boleh. Rasulullah pernah menggadai baju besi Rasulullah dan berhutang dengan Yahudi. Pernah berlaku gitu tuan-tuan. Jadi contoh saya nak sebut, bukan menggalakkan, tuan-tuan jangan salah faham, dengar elok-elok dengan jelas tuan-tuan. Contoh sekarang ni berlaku peperangan, serangan Yahudi tuan-tuan, Israel kepada umat Islam di Palestin, di Gaza khususnya. Jadi isu boikot Starbucks, KFC, McDonald, adik-beradik dia lah, apa-apa tuan-tuan. Kalau ada orang yang nak beli Starbucks, nak beli KFC, nak beli McDonald, dia dah kebuluh sebulan lebih, dekat 2 bulan tuan-tuan, tak makan KFC, tak minum Starbucks tuan-tuan. Contoh. Halal tak pada dia? Adakah perbuatan itu haram ataupun halal? Jawapan dia halal tuan-tuan. Jawapan dia halal. Kita bukan, orang yang beli itu, mereka ni bukanlah niat bersubahat untuk bunuh umat Islam di Palestin. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan beli dengan orang non-Muslim, orang Cina tuan-tuan, pergi kedai hardware, beli paku, harga RM2. Kemudian dia ambil duit tuan-tuan tu, dia pergi beli babi, ataupun dia pergi tikam ekor. Apa kena mengena dengan kita? Ini dari segi muamalah saya sebut tuan-tuan. Tuan-tuan jangan belum habis cerita, jangan salah faham. Jangan buat conclusion awal-awal. Dari segi hukum, jual beli itu sah. Apa yang dijual belikan benda yang halal, dimakan pun halal. Okey, selesai kat situ. Tapi kita kena beri tekanan dalam bentuk boikot.
Kita tak boleh mengharamkan benda yang halal, tapi kita boleh menghalang orang membeli benda yang halal kalaulah perkara itu boleh menjadi alat untuk menyekat Yahudi Israel ini daripada terus menzalimi umat Islam. Kalau nak cerita Starbucks, KFC, McDonald ni haram, orang kerja tu gaji dia haram, tuan-tuan. Orang kerja Nestle tu gaji dia haram, tuan-tuan. Kalau nak kata benda tu haram, tak haram. Tapi kita sekat, kita boykot untuk mencegah, menghalang Yahudi Israel daripada terus menzalimi umat Islam di Palestin. Boykot itu satu perkara lain, tuan-tuan. Itu sebab Rasulullah ketika mana hijrah ke Madinah, kan? Sampai di Madinah, Rasulullah tak kata jual beli dengan Yahudi haram, kita kena jual beli dengan orang Islam sahaja. Tidak. Dalam contoh perkara ni, Rasulullah berhutang dengan Yahudi, kan? Bukanlah Rasulullah ni tak ada duit, miskin, tapi perilaku Rasulullah tu nak mengajarkan kepada umat boleh jual beli, berhutang bagai, berekonomi, bermuamalah dengan non-Muslim. Tapi dalam masa yang sama, Rasulullah perintahkan sahabat-sahabat yang pandai berniaga, antaranya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dibukakan lagi satu pasar, yang pasar itu didominasi oleh orang Islam sahaja, bersaing. Ini salah satu bentuk boikot daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kan, lebih utama jual beli dengan orang Islam berbanding dengan orang-orang bukan Islam, tuan-tuan. Dulu kan sikit hari ada bunyi, tuan-tuan, BMF, tuan-tuan, kan? Buy Muslim first, kan? Sekarang senyap je, tuan-tuan. Mana hilang pun tak tahu, tuan-tuan. Contohlah, saya bagi contoh, tuan-tuan. Kita kena konsisten lah. Kalau kita nak bantu ekonomi orang Islam, kita tak nak duit kita ni keluar kena dapat pada orang bukan Islam, maka kita kena support sesama orang Islam. Alah ustaz, mana nak cari produk orang Islam? Okey, kalau pun tak ada produk orang Islam, beli kat kedai orang Islam. Contoh, tuan-tuan, Milo, ada ke Milo orang Islam punya produk, tuan-tuan? Tak ada. Contohlah, bernama Milo lah, kan? Jadi nak makan Milo, terpaksa Milo. Kalau tak dapat Milo, menggigil badan, tuan-tuan. Jadi beli daripada kedai orang Islam. Yang ini kita menguntungkan peniaga-peniaga Muslim, tuan-tuan. Itu sepatut tanggungjawab yang kita ni. Jadi hukum bab beli makan tu satu hal, tu halal. Tapi dalam masa yang sama, saya cakap kena boykot, tuan-tuan. Kita tak boleh kata jual beli tu haram, memang halal. Tapi dalam masa sama kita kena boykot, cegah orang daripada beli, kan, supaya dapat kita bantu umat Islam di Palestin, beri tekanan kepada Yahudi Israel, tuan-tuan. Baru-baru ni PBB, tuan-tuan, keluar satu resolusi, kan, untuk gencatan senjata, kan, di Palestin, tuan-tuan. Tapi Amerika dengan kuasa veto yang ada pada dia, kan, membantah resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Biadab, tuan-tuan, kurang hajar, tuan-tuan. Tuan-tuan pakai iPhone, tak apalah, ada siapa niat nak beli iPhone tu tak payahlah, tuan-tuan. Apa-apa kena mengena dengan Amerika, tak ada niat nak beli, tangguhkan dulu, tuan-tuan. Bagi tekanan ekonomi pada Amerika, tuan-tuan. Orang nak suruh berhenti perang, dia nak sambung dan terus sambung, tuan-tuan. Jadi datang Zaid bin Sa'nah ini, minta hutang dengan Rasulullah, sedangkan belum sampai tempoh akhir untuk bayar hutang tu. Datang minta hutang dengan cara yang tidak beradab, kan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar yang ada pada ketika itu di sisi Rasulullah bangun nak pukul Zaid bin Sa'nah ni. Kemudian tangannya dipegang oleh Rasulullah suruh duduk. Kenapa Rasulullah tak suka sikap marah yang ada kepada Sayyidina Umar Al-Khattab pada ketika itu. Rasulullah bayar hutang tu, bahkan digandakan ataupun ditambahkan lagi sebagai ganti rugi atas sikap Sayyidina Umar yang marah pada ketika itu, tuan-tuan. Pengajarannya apa, tuan-tuan? Jangan marah. Sabar itu lebih baik daripada bersikap
sikap marah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti dulu di sini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagai penutup kuliah kita pada pagi ini, sikit saya nak kongsikan pengalaman. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan jutaan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang menyumbang dalam program ziarah mahabbah di pos Piah Sungai Siput Perak yang lalu pada 1 Disember yang lalu. Alhamdulillah, 1 Disember sampai 3 Disember kami berprogram di pos Piah Sungai Siput Perak. Alhamdulillah, lebih kurang 350 pek beras diagihkan kepada 4 buah kampung di pos Piah, Kampung Gentes, Kampung Kembok, Kampung Piah dan Kampung Teras. Ada 318 keluarga, dan baki daripada 350 pek beras tu disedekahkan ke surau Kampung Lalang, surau diri Jumaat orang asli lah. Kerana orang asli ni surau Jumaat mereka setiap kali lepas Jumaat ada kenduri makan, tuan-tuan. Ada kenduri makan. Salah satunya sebabnya nak ajak orang asli yang Islam ni untuk solat Jumaat. Yang kedua, daripada satu kampung ke satu kampung ni, tuan-tuan, nak ke tempat solat Jumaat ni jauh. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motosikal, tuan-tuan. Jadi jamuan makan ini untuk bantu mereka lah, mungkin lapar dan sebagainya, untuk bantu mereka, bagi makan pada mereka, tuan-tuan. Jadi sebahagian beras tu disedekahkan di surau Kampung Lalang, surau diri Jumaat lah. Dekat kawasan tu ada 2 pos Poi dengan pos Piah. Tapi ada satu surau Jumaat sahaja, iaitu di pos Poi. Kalau daripada pos Piah tu 1 jam jugalah nak sampai ke pos Poi, surau diri Jumaat tu. Tapi dalam masa sama, tuan-tuan, ini pengalaman lah daripada orang-orang sana. Berani, tuan-tuan, dia orang jalan kaki, naik motor sorang-sorang, tuan-tuan. Kawasan tu kawasan ada binatang buas, ada harimau, ada seladang, tuan-tuan. Baru-baru ni ada satu kes, tuan-tuan, kereta 4-wheel kena sondol dengan seladang. Tanduk seladang tu tembus pintu 4-wheel, tuan-tuan. Baru-baru ni, tuan-tuan. Ini diceritakan oleh pegawai agama Islam, pegawai pejabat agama Islam daerah Kuala Kangsar yang sama-sama program dengan kami, tuan-tuan. Menakutkan juga. Menakutkan juga. Ada harimau. Setakat ni yang diketahui ada 3 ekor harimau, tuan-tuan. Ada kes harimau yang hitam tu, harimau kumbang kan, harimau bintang kan, naik atas rumah orang, tuan-tuan, waktu tidur kan, habis kepala hilang, badan dia tinggalkan, tuan-tuan. Mana kepala orang tu bawa lagi tak tahu kan. Ada cerita tu dalam Cosmo, tuan-tuan, buka lah dalam internet, berita Cosmo tu, tuan-tuan cari, ada, tuan-tuan, di kawasan situ, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah kami pergi 5 kereta, tuan-tuan, 5 kereta 16 orang, 16 orang. Ada daripada wakil daripada Masjid At-Taqwa Bukit Kapar, daripada Persatuan Satu Kampit Beras 1 bulan, kemudian daripada Yayasan Qayyum di Shah Alam ni kan. Saya tanya, dia kata ofisnya di tempat kilang Toyota sana tu, section berapa, tuan-tuan? 15 ke 16, tuan. Jadi kemudian saya lah. Jadi alhamdulillah kami berprogram. Asalnya program tu program ringkas, sekadar program dengan anak-anak, program mewarna dan sumbangan beras lah, majlis sumbangan beras sebagai simbolik lah, untuk bergambar dan sebagainya. Tapi sampai sana hakikatnya lebih daripada tu, tuan-tuan. 4 program dalam satu masa, satu hari, tuan-tuan. Adanya program, antaranya hantar beras ke Kampung Gentes. Kampung Gentes ni paling pendalaman di situ. Jalan memang jalan off-road ekstrim. 10 km sahaja daripada Kampung Teras tempat kami menginap. Di Kampung Teras ini ada surau.
10 kilometer, tapi perjalanan pergi dan balik 4 jam tuan-tuan. 4 jam. Itu pun kereta kami 5 kereta kami tak masuk kan. Ada 2 kereta lagi, satu kereta daripada penyelaras NGO di sana dan satu daripada Pejabat Agama Islam daerah Kuala Kangsar kan. Mereka ni dua-dua, satu Ranger, satu Hilux yang memang modified untuk jalan ekstrim ni lah. Jadi 2 kereta ni hantar beras ke Kampung Gentes kan, daripada 350 beras tu kan, hantar ke Kampung Gentes, keluar pukul 12 sampai pukul 4 petang tuan-tuan. Tu tak hujan tu. Satu kereta ni memang tak, tu pun dalam power dah modified pun ada satu kereta tak lepas tuan-tuan, Hilux. Tapi mujurlah kat dalam tu ada tak tahulah projek apa, ada backhoe tarik tuan-tuan. Backhoe tarik bawa sampai ke Kampung Gentes tuan-tuan. Jadi tu satu. Yang kedua, program masak. Kami tak cadang untuk masak, bagi makan kenduri untuk orang asli. Sebab majoritinya senang ceritalah, yang dalam 16 orang baru 2 orang sahaja yang pernah ada pengalaman pergi program orang asli. Yang lain tak ada pengalaman tuan-tuan. Jadi saya dengan isteri saya je yang ada pengalaman, yang lain ni semua first time lah. Tapi alhamdulillah, nak jadi cerita, Allah Ta'ala nak program ni berjalan lancar kan. Ustaz ataupun pegawai daripada Pejabat Agama Islam daerah Kuala Kangsar tu bawa 2 bandel bihun tuan-tuan kan. Dia bawa bawang apa semua, lepas tu dia tinggalkan tuan-tuan, dia pergi Kampung Gentes. Kami masak tuan-tuan. Ada sebahagian daripada kami masak kan. Jadilah bihun goreng tuan-tuan. Sedap pula tuan-tuan, alhamdulillah kan. Untuk 500 orang. Bihun goreng untuk 500 orang tuan-tuan. 200 untuk peserta takraw, 200 dan kampung piah, 200 lagi untuk 300 lagi untuk kampung teras tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, program mewarna dengan kanak-kanak kan. Ada guru yang turut serta dalam program ni, uruskanlah, handle program mewarna dengan anak-anak orang asli ni lah. Berilah jajan kan, sebagai menghargai anak-anak ni datang program mewarna ni tuan-tuan. Dan program keempat, pertandingan takraw. Ini saya yang handle tuan-tuan. Orang asli WhatsApp minta nak buat pertandingan takraw. Saya tanya, kami kena main takraw ke? Dia kata, saya tanya, kami kena main takraw ke? Saya tak kerti main takraw kan. Lipat baju boleh lah, lipat takraw saya tak kerti. Dia kata, ustaz tak perlu main takraw, ustaz taja hadiah sahaja. Jadi kami taja hadiah bernilai RM300, tempat pertama sampai tempat keempat dan pengadil. Setiap peserta tu daripada tempat pertama sampai keempat tu, kalau 3 semua ada hadiah seorang satu. Hamper dalam bentuk makanan asasi lah, gula, garam, tepung apa semua tu lah. Jadi itu bawah saya lah. Tengok, rasa macam YB tuan-tuan, buat penyerahan hadiah tuan-tuan. Tak pernah rasa macam YB tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi sambutan menggalakkan tuan-tuan. Kami datang je tuan-tuan, sampai belum habis turun barang tuan-tuan, satu kampung datang ke rumah tuan-tuan, 500-600 orang tuan-tuan. Kami kesian dia orang tunggu kat surau tu tuan-tuan. Tengok je kami. Lalas saya cakap dengan kawan-kawan, tak apalah, apa jajan yang ada sekarang ni keluarkan dulu, bagi dulu. Jadi dah bagi, baru saya boleh kata balik dululah, nanti datang petang ataupun datang esok. Kalau tak, dia tunggu je tuan-tuan. Asalnya program kami 4 kampung, tapi jadi sampai program itu lebih daripada 10 kampung tuan-tuan. Saya tak sempat nak kira, sebab ketika perjalanan pulang kami nak balik, kami akan melalui kampung-kampung lain nak keluar daripada kawasan tu. Jadi banyak lagi jajan ataupun makanan ringan. Macam saya bawa roti dalam 300 roti lah. Roti krim tu tuan-tuan. Roti krim untuk budak-budak lah. Ada yang bawa air kotak, ada yang bawa biskut, ada yang macam-macam jajan tuan-tuan. Jadi nak habiskan tu daripada satu kampung ke satu kampung kan, daripada
Pospiah sampai pospoi habis sekali baru kami keluar, tuan-tuan. Maksudnya manfaat dia besar untuk masyarakat di sana, tuan-tuan. Dalam masa yang sama ada ziarah juga. Di kampung Pospiah ni, tuan-tuan, ada seorang ibu tunggal, kematian suami, kemudian punya 2 orang anak, tak silap saya dalam umur 2 tahun lah. Anak perempuan kembar tapi cacat, tuan-tuan, dua-dua. Satu mata buta, badan sihat, boleh berjalan, boleh bercakap, tapi mata buta. Yang lagi satu terlantar, dia kena penyakit yang kepala besar tu, tuan-tuan. Penyakit kepala besar tu. Jadi dia bukan Islam lah, bukan Islam. Jadi ustaz daripada Pejabat Agama Islam daerah Kuala Kangsar tu bawa kami pergi ziarah rumah tu. Pergilah ziarah, tuan-tuan, pergi ziarah. Saya masa tu spontan, saya ambil topi saya terus tadah, okey sahabat-sahabat, siapa nak sumbang, kita sumbang, bagi sumbangan pada puan ni. Masing-masing lah 50 apa semua, saya rasa mau ada 300-400 jugalah sumbang. Jadi benda tu spontan dan benda tu berlaku depan orang ni, tuan-tuan. Jadi dia pun, saya tengok macam tergamam lah, terkejut. Lepas tu kita serahkan sumbangan tu, dia ambil sumbangan tu, menangis dia, tuan-tuan. Menangis dia, tuan-tuan. Jadi insya-Allah saya rasa tak lama tu Islam lah tu, tuan-tuan. Itu penting, tuan-tuan, kan? Kita ni cakap banyak tapi tak bekerja tak jadi, tuan-tuan. Kita kena santuni. Nak ceramah pampung, yang lebih berkesan sebenarnya menyantuni, tuan-tuan. Bina ukhuwah dan bantu mereka. Itulah cara dakwah yang lebih berkesan untuk jentik hati mereka supaya masuk ke dalam agama Islam, tuan-tuan. Saya pun tengah cari sponsor, tuan-tuan, tapi saya tak nak individu. Saya nak mungkin masjid surau ke, kerana saya tanya ustaz ni, ustaz tak boleh dapat ke bantuan daripada Pejabat Agama Islam? Dia kata tak boleh, sebab orang ni bukan Islam. Kalau dia Islam, dia dapatlah zakat, kan, atas nama, sebab susah ataupun mu'allaf. Jadi ustaz ni memang harapkan, kan, bantuan kerana perlu pampers dan susu untuk anak dia. Jadi anak orang ni lah, bukan anak ustaz tu. Jadi saya tak galak individu, sebab individu pahala dapat kat dia seorang. Jadi institusi, kalau masjid atau surau, kan orang menyumbang sikit-sikit, semua dapat pahala seorang sikit lah, kan. Kalau ada yang nak sponsor, tapi terus berurusan dengan mereka lah, kan, nak sponsor pampers dan susu untuk anak ni, tuan-tuan. Itu salah satu. Saya ketika penyampaian hadiah pertandingan takraw, tuan-tuan. Takraw ni di Kampung Piah. Kampung Piah ni yang saya sebut bulan lepas ada gereja tu. Di Kampung Piah ni, tuan-tuan. Kami bawalah peserta ni pergi tengok mana gerejanya apa semualah. Gereja tu dibina di atas tanah Tok Batin. Jadi Tok Batin dia pro-Kristian. Tak tahu dah masuk Kristian ke belum, tapi pro-Kristian. Dia tak bagi buat program atas nama dakwah ataupun Islam. Tapi macam mana kami nak buat program di kampung dia, kami buat program takraw. Program takraw di sana. Jadi kami ni NGO pertama, NGO Islam pertama buat program di Kampung Piah ni, tuan-tuan. Saya masa penyerahan hadiah, ada sahabat penyelaras di sana, dia kata, nanti ustaz minta 5 minit untuk berucap, ustaz cerita tentang Islam. Saya pun bila dia cakap gitu, saya buatlah. Jadi masa penyampaian hadiah tu, saya minta MC 5 minit untuk saya nak berucap. Saya berucap lah, saya kata kami ni daripada Selangor, daripada masjid, kami ni orang Islam daripada Selangor, datang sini menyantuni masyarakat orang asli. Islam mengajar rahmah, kasih sayang sesama manusia, membina ukhuwah apa semua. Cerita tentang Islam, kebaikan ni. Semua orang pandang saya, tuan-tuan. Semua pandang, muka tak ada perasaan. Saya cakap, aduh, aku buat salah ke ni? Dia kalau tersilap, tuan-tuan, itulah kali terakhir dan itulah kali pertama dan terakhir. Dia takkan bagi lagi, tuan-tuan. Ni orang asli dia memang macam tu, tuan-tuan. Saya takut saya dah buat silap. Memang cakap Islam tu tak silap, tapi kadang-kadang kita dakwah tak kena cara dia. Habis daripada tu, saya serahkan balik pada MC. MC kata apa? Terima kasih atas ucapan yang disampaikan oleh ustaz. Mula-mula dia panggil saya encik, tapi bila dah cerita Islam dia panggil saya ustaz. Oleh ustaz, kami harapkan
akan ada lagi pertandingan takraw tahun-tahun yang akan datang. Wah, lega tuan-tuan. Wah, saya bila dengar macam tu tuan-tuan, saya dalam hati saya dah berazam akan datang tahun depan kena buat lagi takraw kat sini tuan-tuan. Mungkin kena tambah lagi main bola ke apa dan sebagainya lah, untuk tarik minat masyarakat orang asli ni tuan-tuan. Bina ukhuwah dengan mereka, yang mudah-mudahan dengan ukhuwah itu dapat hidayah pada mereka insya-Allah. Saya mudah aja tuan-tuan gini. Kita buat kerja sahaja. Kita tak ada langkah pertama, takkan ada langkah yang kedua. Kena mulakan. Saya target 10 kereta tapi saya dapat 5 kereta. Saya target 40 orang, saya dapat 16 orang sahaja. Tapi saya tak patah semangat. Teruskan. Kalau pun tak ada siapa ikut, saya suami isteri akan pergi, akan selesaikan. Kemudian kita kena percaya apa sahaja kita buat takkan Allah Ta'ala sia-siakan. Kita buat dakwah, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri hidayah kepada masyarakat orang asli kat sana tuan-tuan. Termasuk dengan tuan-tuan mungkin tak pergi sana, tetapi pahala tu dapat kerana tuan-tuan pun sama-sama berkongsi rezeki untuk masyarakat orang asli di sana tuan-tuan. Dan saya insya-Allah program ni akan jadi program berkala setiap 3 bulan sekali, dan program akan datang 23 hari bulan 3 bulan Ramadan, buka puasa dengan orang asli, solat tarawih dan moreh bersama dengan orang asli tuan-tuan. Jadi 500 orang untuk buka puasa, 100 orang untuk moreh, dan macam perkara yang sama 350 pack beras untuk masyarakat orang asli di sana tuan-tuan. Mereka nak beli beras 5 kilo tu tuan-tuan, harganya 30 ke 35 ringgit. Jadi saya bawa beras, saya beli 20 ringgit tuan-tuan. Nak beli tu pun bukan senang. Rupanya ingat senang nak beli tuan-tuan. Siap dia tanya surat lah apa, sebab beli banyak, takut kita ni nak sembunyi supaya main harga dan sebagainya. Tapi sebab ada backup daripada pejabat agama Islam daerah Kuala Kangsar, jadi segala proses itu berjalan lancar lah, dapat diagihkan kepada masyarakat orang asli di sana. Jadi saya mengajaklah pada pihak surau ataupun jemaah, kalau ada siapa-siapa yang sudi untuk bersama-sama dengan saya dalam program ni, saya jemput, saya ajak. Tapi syaratnya ada 4x4 lah. Saya tengok lalu tadi ada nampak Haila, tak tahulah rumah siapa punya kan, ada 4x4. Paling kurang pun surau pergilah satu kereta, pergi tengok. Kalau tanya saya dengan cara fikir saya lah. Tapi kalau kita pergi ramai tengok, mungkin ada macam-macam idea tuan-tuan untuk bantu dakwah di sana tuan-tuan. Jadi saya ajaklah, pergilah tengok santuni masyarakat orang asli di sana. Kalau saya kerja seorang-seorang memang boleh selesai, tapi tak sehebat kita buat kerja secara berjemaah tuan-tuan. Kemudian kalau ada siapa-siapa sudi menyumbang, macam saya sebut beras RM20 untuk satu kampet 5 kilo tu. Kemudian makan untuk orang asli tu satu kepala RM10 tuan-tuan. Tuan-tuan cakap RM10 cukup tuan-tuan, sebab bukan kita nak ambil untung, kita nak bantu sahaja. Antara menunya nasi putih, kari ayam dengan kobis, kemudian malamnya moreh dengan roti canai tuan-tuan. Roti canai bukan teh bawah sana lah, bawa daripada sini roti canai segera tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan bacaan doa dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal arda bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulan-Mu selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.